Sarawak merupakan salah satu wilayah pemerintahan Brunei sebelum zaman penjajahan James Brooke pada 1841. Pada masa itu, Brunei merupakan kuasa terbesar di Pulau Kalimantan. Terdapat dua aliran pemikiran yang menerangkan asal-usul Melayu Sarawak. Pertama, masyarakat Melayu Sarawak terdiri daripada kaum imigran yang tempat asalnya dari Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera. Perkara ini disokong dengan kewujudan Hikayat Sarawak. Hikayat ini menyatakan bahawa Melayu Sarawak berasal daripada keturunan Minangkabau Sumatera. Selain itu, pemikiran kedua pula, Melayu Sarawak berasal daripada keturunan Dayak. Sebahagian orang Iban, Bidayuh, Melanau dan suku minoriti lain memeluk Islam semasa kemasukan agama Islam sebagai agama baru di Sarawak. Mereka menganggap diri mereka sebagai Melayu. Proses ini dikenali sebagai proses masuk Melayu. Dialek Melayu Sarawak merupakan salah satu dialek di Malaysia. Dialek Melayu Sarawak terbahagi kepada beberapa subdialek iaitu Kuching, Saribas, Kota Samarahan dan banyak lagi. Dialek Sarawak biasanya dituturkan dalam situasi yang tidak formal kerana dialek ini tidak mematuhi peraturan tata bahasa, menggunakan istilah daerah, penyebutan tidak mengikut ejaan dan mempunyai penutur yang asli. Selain itu, dialek Melayu Sarawak juga digunakan dalam aktiviti bermukun. Bergendang atau bermukun merupakan persembahan tradisional Sarawak yang menggabungkan persembahan tarian dan pantun berlagu yang diiringi oleh gesekan alat muzik seperti biola dan gendang. Pantun bermukun ini ialah khazanah tradisi, budaya dan kesenian masyarakat Melayu Sarawak yang diwarisi sejak zaman nenek moyang mereka lagi. Mukun adalah satu upacara berbalas-balas pantun dalam sesuatu majlis. Persembahan bermukun dan bergendang adalah masa yang dinantikan oleh anak-anak muda untuk mencari jodoh dan berkenal-kenalan pada zaman dahulu. Tidak dapat disangka lagi bahawa pantun merupakan cetusan hati nurani, pemikiran, pandangan hidup dan alam, kebijaksanaan dan kreativiti masyarakat Melayu. Aktiviti memukun amat unik kerana mempunyai keistimewaan tersendiri sebagai aktiviti bersukaria yang diadakan dalam keadaan terbuka dan terang di khalayak orang ramai. Dalam aktiviti bermukun, bertandak atau menari merupakan pelengkap bagi aktiviti tersebut. Aktiviti bermukun akan berlangsung sepanjang malam sehinggalah waktu subuh mengikut kehendak dan kemampuan Syekh Gendang atau dengan keizinan tuan rumah. Melalui aktiviti bermukun ini, lahirlah aktiviti menzahirkan pantun-pantun yang dialunkan oleh Syekh Gendang sambil dipenuhi dengan aksi berbalas-balas pantun oleh penantu. Aktiviti bermukun sememangnya tidak asing bagi masyarakat Melayu Sarawak. Aktiviti ini sebenarnya adalah bergendang dan dikenali sebagai salah satu aktiviti hiburan. Cuma yang menjadikannya unik adalah aktiviti bergendang diselangi dengan nyanyian berbentuk pantun. Aktiviti bermukun ini biasanya berlangsung pada majlis perkahwinan dan masih dipraktikkan khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu Sarawak. Ia kebiasaannya dilangsungkan pada malam sebelum hari persandingan mempelai dan kini turut dimainkan jika ada keramaian atau majlis keramaian umum di seluruh Sarawak. Tidak dapat dinyatakan tarikh sebenar adat bermukun ini bermula kerana usianya mungkin terlalu lama. Antara elemen penting dalam aktiviti bermukun adalah dedangan atau lebih dikenali sebagai Syekh Gendang dan bertandak. Syekh Gendang akan dikenalikan oleh kaum wanita seramai 2 atau lebih orang yang duduk di sebalik tabir yang berperanan sebagai pemukul gendang sambil berpantun. Mereka dikenali sebagai mak gendang. Sebaliknya pula bagi aktiviti bertandak di hadapan pemain gendang, ia hanya boleh dilakukan oleh golongan lelaki dan tidak boleh disertai oleh wanita suatu ketika dahulu. Biasanya bertandak disertai oleh 6 lelaki yang akan beraksi secara berpasangan. Permainan alat muzik gambus, biola dan gong digabung bersama dalam aktiviti bermukun menyebabkan aktiviti bermukun atau bertandak menjadi semakin hebat. Bermukun atau bertandak kini bukan sahaja masyarakat Melayu Sarawak, bahkan masyarakat Melanau, Iban, Cina, orang Ulu dan mana-mana suku kaum di negeri Sarawak amat menyukainya.
individu-individu yang terlibat dalam aktiviti bermukun. Aktiviti bermukun ini dikendalikan dalam kalangan wanita seramai 2 atau lebih yang duduk di bahagian balik tapir untuk memukul gendang sambil berpantun. Mereka ini dipanggil atau dikenali sebagai tukang gendang atau set bergendang. Selain itu, bagi aktiviti bertanda pula, kaum wanita tidak dibenarkan terlibat pada masa dahulu. Kini, kaum wanita turut menjadi penanda ketika bermukun. Bagi kaum lelaki pula, mereka akan duduk secara berselera mengikut kesesuaian atau keselesaan masing-masing di luar tabir. Kaum lelaki berperanan bermain biola mengiringi set bergendang untuk menjadikan irama lebih menarik dan merdu. Selain itu, pengisap biola yang akan menjadi ikutan set ketika berpantun. Lelaki juga menjadi penanda atau penari. Tambahan pula, kebiasaan aktiviti ini berlangsung sepanjang malam hinggalah ke subuh mengikut kehendak atau kemampuan set bergendang dengan keizinan tuan rumah. Namun begitu, mereka meninggalkan ruang di bahagian tengah berdekatan takbir sebagai gelanggang tarian. Aktiviti ini dilakukan secara bergilir dengan pasangan masing-masing. Aktiviti bermukun. Aktiviti bermukun sebenarnya tidak mempunyai peraturan atau pantang larang yang tertentu. Aktiviti ini dijalankan secara santai semasa menjalani perubatan secara tradisional. Aktiviti bermukun dijalankan oleh penari lelaki dan pemukul wanita yang juga dikenali sebagai seh gendang. Pemukul lelaki akan bertanda atau menarikan irama yang didendangkan manakala pemukul wanita akan bergendang dengan peralatan muzik seperti biola, gong dan gendang. Peraturan terpenting dalam bermukun ialah hanya golongan wanita yang boleh bergendang dan golongan lelaki akan bertanda. Pada zaman dahulu, bermukun dijalankan ketika orang Melanau melakukan perubatan tradisional, memandangkan pengaruh Islam ketika itu belum tiba di Kepulauan Borneo. Oleh itu, para pemukun dan penari perlu menggunakan baju yang sesuai. Lazimnya, mereka menggunakan pakaian tradisional bangsa masing-masing. Pada zaman sekarang, pemukul wanita akan mengenakan baju kurung, manakala penari lelaki akan mengenakan baju Melayu, memandangkan semua mereka telah berbangsa Melayu. Walau bagaimanapun, terdapat pantang larang yang perlu dipatuhi bagi menghormati agama, jiran dan suasana. Majlis bergendang tidak boleh diadakan pada malam Jumaat sebagai menghormati malam tersebut. Pantang larang ini juga diguna pakai semasa malam dalam bulan Ramadan, Nisfu Sya'ban dan Isra' Mikraj. Bukan itu sahaja, apabila ada saudara mara atau orang kampung sakit tenat atau meninggal dunia, aktiviti bergendang dalam bermukun ini perlu dihentikan buat sementara waktu.